persediaan temuduga. Sekarang kita berada dalam slot ataupun episod persediaan temuduga. Kemungkinan besar syarikat-syarikat yang berminat nak menerima anda untuk menjalani latihan industri memerlukan anda hadir untuk sesi temuduga. Sesi temuduga ini boleh berlangsung sama ada secara fizikal ataupun melalui online atau kumpulan telefon. Kenapa sesi temuduga ini berlangsung? Kemungkinan besar firma ramai yang memohon untuk LI di tempatnya. Jadi antara cara kaedah firma ini membuat saringan adalah dengan temuduga. Jadi jika anda lepas temuduga, kemungkinan besar untuk anda ditempatkan di firma tersebut cerahlah. Jadi dalam slot ni kita membincangkan berkaitan tentang temuduga. Okey. Jadi apakah objektif temuduga? Dia membolehkan majikan mendapat sebanyak mungkin maklumat mengenai pengetahuan, kemahiran dan kebolehan calon lah. Okay. Jadi di samping dia melihat calon mempunyai personaliti yang sesuai dengan jawatan dan melihat tahap kematangan dan kejujuran calon. Okay. Jadi apabila hendak menghadapi persediaan melalui temuduga, anda kena ada persediaan yang awal. Bersedia, lengkapkan diri dengan maklumat-maklumat yang berkaitan supaya apabila sesi temuduga jalankan, anda ada knowledge ataupun anda tahu nak jawab macam mana. Okay. Yang pertama adalah selidik syarikat. Okay. Bila syarikat nakkan anda datang temuduga ataupun ada temuduga bersama dengan firma, study tentang firma tersebut. Jika firma itu satu firma yang besar, yang ada dia punya anak syarikat atau semua, anda kena tahu siapa CEO-nya, siapa pengurus-pengurusnya, unit-unit atau bahagiannya, sejarah syarikat, anda kena study. Kena study lah. So carilah maklumat yang berkaitan dengan syarikat tu. Contoh anda nak latihan industri di kita ambil contoh di TM. Anda perlu tahu sejarah TM tu. Bermula daripada syarikat Telefon Malaysia beralih kepada Telekom Malaysia, pada tahun bila dia beralih, daripada bila menara rebung yang ada dekat dia punya HQ tu mula siap, siapa sekarang dia punya pengurusi ataupun dia punya CEO. Okey, anak-anak syarikat, semua tu anda kena study. Dan pasal syarikat nak lihat sejauh mana anda tahu tentang syarikat tersebut. Adakah anda memang betul-betul berminat dengan syarikat tersebut? Jangan datang kosong saja. Bila tanya tak tahu. Memang kalau anda cakap tak tahu tu, anda tu disenaraikan sebagai yang tidak layak lah. Maksudnya dia akan jawab dengan anda, jawab baik-baik. Apa-apa pun kami akan maklumkan. Ayat tu kemungkinan besar anda tak dapat lah. Dia tak ada cakap depan-depan anda tidak berjaya. Dia akan kata macam tu lah. Okay. Kalau berjaya, dia akan bagi tahu dia nampak minat dia tu kat situ. Nampak minat firma tu nak menerima awak. Sama ada dia akan bagi tahu, bolehkah kami hubungi anda dengan nombor telefon ni. Bolehkah anda bekerja ataupun LI secepat mungkin. Nampak kesungguhan dia tu di situ. Okay, tapi kalau dia kata anda bagi jawapan anda tak tahu ataupun tak
tak faham dengan syarikat tu, jadi jawapan dia selalunya nanti kita akan hubungilah. Macam tu je lah selalunya. Okey. Jadi pastikan sijil-sijil, salinan sijil semua disertakan. Okey. Sebaik-baiknya anda dah siap compile ataupun anda dah siap stapler kan, ataupun ada orang dia dah ada calon dia dah siap buat satu letak dalam satu envelope ataupun dalam satu file folder. Di situ ada salinan resume, salinan sijil-sijil, salinan transkrip, segala apa yang berkaitan untuk diberi kepada panel penemu duga telah disediakan. Bukan nanti masa bila dia minta baru anda keluarkan. Jangan macam tu. Dah siap satu set dah. Kalau boleh anda datang tu bawa 3-4 set. Kadang-kadang firma ni dia macam firma yang besar, dia ada anak syarikat. Jadi kemungkinan macam kita ambil contoh Puncak Niaga, dia ada banyak-banyak syarikat. Jadi mungkin Puncak Niaga tak dapat nak terima, tak dapat nak ambil anda sebagai intern atau sebagai pelajar praktikal kat situ. Mungkin dia berminat untuk letak anda di anak syarikatnya. Jadi anda perlu, kalau anda dah ready dengan satu set dengan resume, dengan transkrip yang lengkap, anda boleh terus serahkan kepada person in charge di anak syarikatnya. Macam tu. Okay? Jangan bila nak tu baru ni. Okey. Begitu juga itu secara fizikal. Secara mayanya, okey, set salinan resume, soft copy-nya, salinan sijil-sijil semua dalam bentuk PDF tu dah ready dalam email ataupun dalam cloud anda. Jadi apabila syarikat perlukan saja, anda terus boleh terus tanya je apa address email ataupun apa email yang awak nak submit. On the spot boleh submit segala dokumen tu. Itu menunjukkan tahap kesediaan anda di situ. Okey. Dan selalulah dapatkan nama gelaran panel penemu duga. Caranya selalunya kerani ataupun asisten yang nak penemu duga, dia akan maklumkan siapa penemu duga anda. Satu lagi cara, sebelum anda hadir ataupun sebelum ketika anda sedang menunggu turn, ketika itulah anda boleh bertanya pada staffnya, siapakah yang akan menemu duga anda, apa title dia, siapa nama penuhnya. Lepas tu anda dah tahu sikit, anda google lah detail penemu duga anda. Jadi apabila anda turn anda untuk ditemu duga, anda dah maklum siapa orangnya. Jadi anda boleh greet. Kalau dia Datuk Seri, kalau dia ada title engineer, anda kena IR tu, anda kena bagi tahulah title IR, title doktor. Okay, jangan main encik-encik je macam tu. Study siapa orang yang datang tu, berapa ramai, adakah anda one by one, adakah anda ada 3 panel, tu semua anda kena tahu. Okay. Okay. Untuk latih anda, untuk latih diri anda untuk mahir ataupun untuk ada pengalaman dalam ditemu duga, anda kena biasakan dengan soalan-soalan yang popular. Anda bertanya dengan kawan, buat macam satu simulasi, dan apa soalan-soalan yang anda jangkakan, soalan-soalan yang selalu akan ditanya lah. Okey. Baik. Jadi persediaan awal tu adalah penting.
mungkin dia akan bertanya tentang diri anda. Jadi bila berkaitan tentang diri anda, jawab dengan tenang. Mungkin anda perlukan masa, tapi tak boleh lama sangat. Kita tak nak panel tertunggu-tunggu jawapan anda. Sepatutnya bila panel tanya, 1 saat, 2 saat terus datang jawapan. Macam tu. Jangan entahlah, jangan macam tu. Terus ada jawapan, tapi jangan menipu. Jangan menipu. Okey. Baik, contoh soalan-soalan yang umum, selalunya penemu duga akan bertanya, ceritakan tentang diri anda. Okey. Bila soalan berkaitan ceritakan tentang diri anda ataupun tell me about yourself, soalan-soalan macam tu, anda bukan cerita anda orangnya ceria, ada hobi gini. Tak. Dia lebih kepada apa yang anda boleh sumbang untuk syarikat tu. Okey. Contoh, anda nak kata anda seorang yang berdedikasi, contoh anda seorang yang hardworking, anda boleh kata bila anda berada dengan syarikat ni, tugas-tugas tu anda tidak menolak kerja, anda mengambil kira itu adalah satu cabaran untuk anda dan laksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Jadi anda boleh juga kata anda seorang yang mudah untuk buat kerja ataupun ada pengalaman untuk buat kerja dalam kerja berpasukan. Jadi anda boleh kata syarikat Cik ni dalam staff anda mungkin anda dah tahu, staff yang sehingga 1,000 orang staff ni, dan ada setiap unit-unit ni. Jadi bila anda kat situ, anda boleh berperanan menyumbang tenaga dalam secara berkumpulan dalam mencapai objektif syarikat. Contohnya macam tu. Dia kena kait diri anda tu dengan syarikat tu. Okey. Itu skill tu anda kena kuasai, bukan cerita merewang. Saya ada anak, saya anak pertama daripada 5 orang adik-beradik, saya susah apa semua. No, dia nak tahu anda tu berharga tak pada dia. Jadi awak kena tunjukkan harga tu. Contoh katalah anda katalah anda di universiti atau anda di politeknik, awak boleh kata saya adalah pemidato ataupun saya boleh ada kemahiran untuk bercakap dengan mudahnya, ataupun anda biasa untuk public speaking. Jadi anda boleh cakap syarikat boleh letakkan anda di sebagai customer service ataupun untuk berurusan dengan pelanggan ataupun dengan untuk membuat satu pembentangan. Jadi anda ada idea ataupun anda mudah untuk mengeluarkan satu pengucapan yang baik. Dari situ poinnya tu diri anda, tapi kena ada kait dengan syarikat tu. Jadi ada value anda tu. Okay, jangan cerita bila soalan tell me about yourself, anda cerita merewang dengan pasal diri anda. Nampak sangat anda tu tak faham apa sebenarnya soalan trik tu. Apa yang sebenarnya syarikat tu nak. Okey. Kemudian bila bertanya, mungkin soalan yang selalu ditanya adalah kenapa nak bekerja di sini. Ayat kata dekat dengan rumah tu bukan jawapan. Okay. Ayat dekat dengan rumah, on the way ayah hantar, inilah laluannya. Jadi awak nampak syarikat ni dalam perjalanan ayah awak ke tempat kerja, jadi awak pun naik tumpang kereta ayah awak tu, boleh gitu. Itu bukan, itu adalah personal awak. Okay. Yang syarikat nak adalah value awak tu. Kalau awak nak kerja kat situ, apa yang syarikat dapat, apa yang syarikat perolehi, awak kena cerita lah. Awak kena bagi tahu yang bila awak dapat bekerja kat sini, awak nampak syarikat yang
syarikat ni mungkin progresif dari tahun ke tahun, nampak sales dia semakin meningkat. Jadi dengan adanya awak kat situ, peningkatan sales tu dapat dicapai dengan lebih laju, kata macam itu. Ataupun awak kata awak ada idea-idea yang bagus, yang mungkin awak nak share, awak nak ketengahkan dalam menaikkan lagi nama syarikat, macam tu. Okey. Bukan cerita pasal kenapa nak kerja tu, nak gaji tu sebenarnya pun tak boleh nak tanya, ataupun allowance tu pun tak boleh nak tanya. Mungkin awak kata saya dengar senior kata saya nak kerja kat sini pasal senior kata allowance kat sini tinggi. Bukan macam tu kan. Okey. Contoh kalau anda mohon LID McDonald dan perlukan temuduga, okey, anda boleh kata dari kajian yang awak lakukan ataupun dari bacaan yang anda lakukan, franchise McDonald semakin hari semakin berkembang dan pembukaan franchise tu semakin pesat. Jadi keperluan untuk adanya pelajar latihan industri sangat diperlukan untuk franchise-franchise baru ni. Jadi awak sudi untuk menawarkan khidmat, dalam masa yang sama awak mendapat pengalaman dalam proses franchise McDonald ini berkembang besar. Macam tu jawapannya. Bukan cerita allowance ni tinggi lah, lepas tu kerja relax, lagilah company tu tak nak terima awak. Okay? Ini adalah contoh soalan-soalannya. Seterusnya, mungkin soalan berkaitan tentang apa kekuatan awak ataupun what are your strength. Okay. Kekuatan tu bukan maksud awak gagah. Dalam hal ni dia nak melihat ciri-ciri kelebihan awak yang ada kait dengan syarikat. Okay. Contoh, awak boleh bekerja lebih masa. Awak boleh cari kat situ. Awak boleh laksanakan tugas dalam pengawasan yang kurang, ataupun awak boleh bekerja dalam tekanan, di bawah tekanan, macam tu. Maksudnya stres yang berlaku tapi awak boleh manage, hasilkan kerja. Okey. Awak seorang yang bergerak dengan pantas, jadi kena relate juga syarikat tu. Jadi contoh macam Top Glove menghasilkan produk yang pada masa kini produk yang semakin meningkat kan. Nampak sales Top Glove semakin meningkat. Jadi bila dengan adanya awak kat situ, peningkatan proses penghasilan produk tu semakin tinggi lah. Pasal awak seorang kerja boleh bekerja dengan pantas, mudah, cepat untuk belajar. Jadi penyelia ataupun syarikat tidak perlu train awak terlalu lama, macam tu. Okay? Pasal bila proses training tu terlalu lama, dia merugikan syarikat. Jadi awak seorang yang cepat tangkap. Awak boleh cerita macam tu. Okay. Ini contoh-contoh, okay, jawapan jika soalan yang berkaitan tentang tu. Okay, ini antara jawapan-jawapan dia. Okay, antara soalan-soalannya lah berkaitan tentang pernahkah anda menjadi latihan industri di tempat lain sebelum ni, kenapa perlu mohon di sini. Okay. Contoh lagi, jika anda kena bekerja lebih masa ataupun shift, adakah anda rasa selesa, adakah ada boleh. So walaupun secara personalnya mungkin sukar untuk anda bekerja shift ataupun kerja fleksi, tapi anda perlukan kerja ataupun latihan industri di situ. Jadi anda kena terima masa yang diberikan tu. Okey. Okey. Sekarang ni kita lihat berkenaan tentang cara berpakaian lah.
Apabila anda hadir temuduga, walaupun temuduga itu dilaksanakan secara bersahaja, contoh bukan di pejabat, mungkin di kedai makan ataupun di tempat-tempat yang umum, tetapi anda kena macam mana pun kena formal, okey. Jangan pakai t-shirt saja. Yelah, walaupun anda mohon untuk internship, untuk latihan industri, tetapi kena juga berpakaian formal, pakai baju kemeja, pakai seluar slack, kasut, okey. Kena pakai macam tu. Pasal mungkin anda akan kata, tak, nak mohon intern je, nak mohon LI je kat situ, kenapa nak berkemeja-kemeja? Lepas tu syarikat wiring pun bukannya syarikat perdagangan ke bank ke apa semua kan. Ni wiring dekat belakang rumah je pun kan. Tapi boleh jadi bukan awak seorang je yang mohon, okey. Jadi kalau ramai yang mohon, ramai yang interview, anda seorang je yang pakai kemeja, yang pakai baju t-shirt biasa, yang lain semua kemeja, anda rasa anda boleh dapat ke? Kalau dibandingkan dari segi persediaan cara pemakaian, itu satu lah. Kemudian kat situ juga dia nak tengok komitmen anda, okay? Sepatutnya anda sebagai pelajar politeknik, bila menghadapi temuduga, dia tahu anda diajar bagaimana hendak menghadapi temuduga. Jadi kalau anda datang tu dengan cara berpakaian pakai t-shirt saja, maksudnya anda tu tidak bersedia pun, anda tu sambil lewa. Kat situ je dia dah boleh reject anda, pasal dia tak kenal anda, okey, kecuali lah kalau syarikat tu mak ayah awak punya, dia tak kenal anda. Jadi persepsi awal dia adalah penampilan, atas ke bawah sampai ke kasut semua dia tengok, okey, first impression. Jadi kalau anda berpakaian kemas, jadi tanggapan yang pertama anda dari segi penampilan, okey, boleh continue untuk di interview. Tapi kalau datang itu dengan pakai t-shirt je, walaupun anda kata alah ini kilang, bukan kilang pun, syarikat wiring je pun, tapi datanglah dengan baik, pasal bila dia dah nak lakukan sesi temuduga dengan anda, mereka pun akan spend masa, akan peruntukkan pegawai mana yang nak berurusan dengan anda, yang nak jadi penemuduga, ada ruang untuk temuduga. Itu semua adalah keperluan untuk dia, untuk buat pemilihan. Jadi kalau anda datang tu sambil lewa, menunjukkan anda tak menghargai ruang yang diberi, okey. Jadi kena berpakaian kemas apabila menghadapi temuduga, okey. Kira temuduga ni macam ujian untuk awak, lepas ke tidak, okey. So ini adalah yang baik dan yang tak baik lah. So jangan pakai t-shirt, t-shirt bulat, okey. Tapi kalau dah dapat LI kat situ, kemudian company kata okey, untuk LI kat sini kerjanya berat, kerja pakai t-shirt saja, okey lah, baru pakai t-shirt. Masa temuduga tu pakai kemas, okay? Jika perlu untuk memakai tali leher, okey, ini untuk contohnya macam pelajar dari jabatan perdagangan sebagainya. So kaedah memakai tali leher juga dititik beratkan, jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Cantiknya tidak melebihi paras tali pinggang tu. Kasut hitam, kasut bertutup, jangan kasut yang striking. Rambut sangat dititik beratkan, bersikat, pakai pomade ke, jangan rambut panjang. Jangan rambut panjang lah, senang ceritanya, okay? Yang perempuan kalau Muslim bertudung bersopan, yang non-Muslim jangan terlalu seksi, penampilan yang kemas, jangan bertatu ke ataupun pakai apa, kutex warna kuku yang pink ke, yang gotik warna hitam ke, macam tu. Tolong sesuaikan dengan istilah secara formal tu, okey. Tali pinggang,
aksesori, jam boleh, tali leher, cufflink ni untuk baju kemeja yang tak ada butang, lengan panjang yang tak ada butang. Sebaik-baiknya lengan panjang, tapi kalau tak ada lengan pendek pun okey. Cuma lengan panjang, kalau yang mahal tu di cufflink, dia ada cufflink, dia tak ada butang. Okay, tahulah yang ada yang kaya-kaya je ni, yang ada baju kemeja yang ada cufflink lah. Okey. Tidak dibenarkan pakai anting-anting, bertindik, bertattoo. Okey. Baik, untuk perempuan, pastikan pakaian yang sepadan. Okey. Jangan color block, atas hijau, bawah oren cerah ke macam mana ke. Plain je, kalau biru macam tu. Okey. Kalau light kuning macam tu. Okey. Tidak memakai pakaian yang striking, selalunya warna-warna gelap, hitam, putih. Okey. Bukannya nak fashion, okay? Anda nak hari temu duga, bukannya nak fashion show. Okay? Tidak, untuk non-Muslim, bukan pakaian yang menjolok mata. Maksudnya dia adalah pakaian sesuai untuk ke pejabat. Pakai blouse. Pakai skirt, bukan skirt yang terlalu singkat, menampakkan lurahnya ke, ataupun terlalu jarang ke, bukan. Okey. Baik, begitu juga sebaik-baiknya yang perempuan berkasut tumit lah, untuk orang perempuan. Okey. Seterusnya, cara duduk pun main peranan, okay? Body language tu main peranan. Jangan tergaru sana, nak tergaru sini, okey. Jangan mewarnakan rambut, terlalu banyak sangat barang kemas pun tak sesuai, dan over makeup pun tak sesuai, kan. Ni dia over sangat makeup dia, okay. So ini tata rajah dress code yang sesuai, okay. So adab tu perlu jagalah. Tepati masa, saya kena ingatkan berkaitan dengan tepati masa. Sebaik-baiknya bukan tepati masa, tapi berada lebih awal daripada tempoh temu duga. Sebaik-baiknya 30 minit sebelum, 15 minit sebelum. Pasal kita kena ada persediaan sebelum temu duga. Macam tadi saya cakap, nama penemu duga, kalau dia belum maklumkan pada awal-awal, okay, jadi jika anda datang awal, anda boleh tahu, bertanya dulu, okay. Satu lagi, keadaan datang awal untuk anda bertenang. Selalunya mungkin anda datang menggunakan kenderaan sendiri, naik motosikal contohnya. Mungkin anda stres ketika tu, pagi-pagi nak temu duga, kenderaan anda mengalami masalah atau sebagainya, anda perlu bertenang dulu pada certain tempoh. Jadi kena datang awal, okay? Kemudian datang awal juga buat anda lebih yakin, maksudnya anda dah tahu perjalanan tempat tu, anda dah tahu kat mana lokasinya tu, jadi anda dah boleh agak-agak macam mana flow-nya tu, okey. Seterusnya, sangat perlu datang awal ni menunjukkan juga anda menghargai masa. Pasal syarikat dia nampak masa tu memang betul-betul emas. Masa dia tu adalah wang ringgit bagi dia. Okay, jadi bila syarikat memperuntukkan ruang untuk dan masa untuk temu duga, dia terpaksa ketepikan tugas yang lain. Bayangkan manager sendiri yang menemu duga anda, dia ada tugas hakiki dia yang lain yang dia perlu laksanakan, tapi pasal dia nak memilih pelajar yang terbaik untuk lantai industri, dia terpaksa korbankan masa dia untuk melayan awak. Jadi jika anda datang awal, anda menghargai
keperluan dia sebenarnya. Dia dah memperuntukkan khas untuk awak tu dan awak sepatutnya menghargai kat situ. Jangan fikir diri anda saja, fikirlah orang lain, lagi-lagi firma tu. Ada firma yang awak dah datang lambat, terus tak dapat, belum start interview pun semua, katalah interview tu pukul 8 1 minit awak sampai, kata yang datang 8 1 minit baliklah, kami tak terima. Dia terima yang datang awal. Macam tu je dia tapis awak. Okey, resume awak mantap ke, sijil awak 3.8 terbaik apa semua tolak. Dia fikir tu. Baik, semasa menunggu, jangan duduk sambil lewa. Kat situ juga awak tu sedang diuji. Dilihat, penunggu juga tidak melihat, mungkin pasal dia dalam bilik, dia tak nampak awak duduk macam mana. Tapi yang melihat siapa? Yang melihat staf-staf ni, kerani yang menguruskan temu duga tu. Dia lihat, nanti dia akan tanya macam mana dia tadi kat luar. Okey, so tak pun ada CCTV. So be careful. Duduk yang baik, terpaksalah duduk dengan posture ataupun dengan kaedah yang duduk secara tegak, bersedia macam tu. Jangan sambil lewa main phone. Sepatutnya phone tu awak terpaksa off lah dalam sesi temu duga. Walaupun sesi temu duga tu belum berlangsung, start awak dah duduk, awak dah ready, tunggu turn, off lah phone. Kat situ dia dah tengok dah. Nanti kalau dapat kerja, dia akan lihat, dia point dia senang je. Nanti kalau ada masa terluang, awak LI kat tempat dia, dia terima awak LI kat situ, kan? Nanti kalau ada masa terluang, mesti awak nak main phone. Pasal masa terluang untuk awak menunggu turn tu pun, awak dah sibuk main phone, main PUBG, main Mobile Legend. Boleh jadi nanti bila dapat kerja kat situ, dapat LI kat situ, benda yang sama awak akan buat. Dia akan nampak macam tu. Pasal itu adalah tanggapan pertama dia. Ni kaki gamers lah ni. Kalau aku ambil, rugi lah. Nanti bila tak ada kerja, duduk main PUBG. Tak nak bersihkan tempat, tak nak proaktif lah, maksudnya awak buat kerja-kerja yang bukan saja yang diberi. Awak proaktif cari kerja-kerja lain, awak study apa semua. Dia tak, dia boleh mengandaikan bahawa kalau anda masa menunggu tu pun anda duk main game, main phone aja, duk selfie je. Kemungkinan besar bila anda bekerja nanti, benda-benda tu juga yang anda akan buat. Bila anda LI, benda-benda tu juga yang anda buat. So be careful. Once dah duduk tu, anda dah berada di tempat dia, anda sedang diperhatikan, baik dengan CCTV ke, ataupun dia akan bertanya dengan staf dia. Okey. Okey, ini adab memberi salam apabila dan ucap selamat. Jika penunggu duga anda ada title, sila berikan title dia, Datuk ke, Doktor ke, Tan Sri ke. Mendengar dan menjawab soalan dengan betul, mempunyai keyakinan diri dan motivasi, bertenang. Jangan menguasai sesi temu duga. Dia tak tanya, awak jangan memandai tanya dia balik atau jawab. Dia tak tanya, jangan cakap. Okey. Nanti selalunya bila temu duga secara verbal, berdepan, dia akan ada sediakan ruang. Masa tu kalau awak nak bertanya, baru bertanya. Selalunya bila dah temu duga awak habis, ada apa-apa awak nak tanya, kat situ awak boleh bertanya. Tapi jangan tanya lawan, jangan tanya gaji. Okay. Ini pelajar dia sibuk kan. Satu lagi, tugas awak kan. Dia kadang awak tanya, nanti kalau saya LI kat sini, tempat saya macam mana ada aircon tak? Ada bilik sendiri ke? Amboi, staff dia pun duduk cubicle, duduk dalam partition kan. Awak nak ada bilik sendiri, nak beraircon
Ada kes pelajar nak aircon ni pasal kan, sanggup tukar tempat. Bila kita siasat nak tukar tempat pasal tak sanggup duduk kat site. Awak pelajar kejuruteraan awam memang akan duduk site lah, memang akan kotor lah baju. Takkanlah awak LI macam awak tu pengarah, mustahil lah kan. So awak tahu sebenarnya awak dah boleh menjangka tugas awak, jadi jangan minta lebih-lebih dengan syarikat kan. Jangan membesar-besarkan diri atau cakap terlalu panjang lah. Kalau tak ada apa yang nak disembang, dah cukup. Okay. Dia yang temuduga one by one, maknanya anda seorang dan penemuduga, tak apa. Yang menjadi masalah apabila datang beramai-ramai, dia panggil 4 calon sekali, macam tu, 5 calon sekali datang temuduga serentak duduk bersama dengan awak. Itu masalah. Pasal anda akan mula down lah. Bila anda tahu, bila orang tu tanya dengan performance orang lain lagi bagus, dia ni juara pidato ke, dia ni pointer 3.8 ke, pointer awak lagi kurang, so awak dah mula down. Macam tu payah. Itu kena ada skill yang lain. Untuk develop skill tu, kena training selalu lah. Okay? Dengan team ataupun dengan kawan-kawan, untuk temuduga secara bersama ni, secara serentak. Macam mana awak nak tonjolkan diri awak supaya penemuduga lebih minatkan awak daripada orang lain, tapi dalam masa yang sama anda tidak bercakap besar atau tidak menipu. Okay? Macam tadi saya kata, body language ataupun gerak badan diperhatikan. Bagaimana kedudukan tangan anda, adakah anda jenis penggang macam ni, ini menunjukkan anda tidak yakin ataupun anda tak puas hati dengan dia. Kedudukan tangan tu kena relax, jangan lebih-lebih macam tu, macam ni. Dengan peranan juga. Okay, kedudukan kerusi, jangan cerita lebih-lebih. Kalau dia tak tanya pasal personal, jangan cerita. Nak kata awak ada masalah rumah tangga ke, awak baru clash dengan boyfriend awak ke, jangan cerita. Dia tak tanya, jangan cerita. Kalau dia pun tak ada point kenapa dia nak tanya pasal benda-benda tu semua. Okay? Jangan bertengkar, cuba menegakkan benang yang basah. Kalau dia salah pun awak tegur dengan baik. Kalau kesalahan tu terlalu umum, tapi jangan bertengkar lah dengan dia, jangan argue. Itu bukan sesi berdebat, tapi awak ditemuduga. Okay? Jangan cerita keburukan majikan ataupun jangan burukkan politeknik ke. Kadang dia ada pelajar macam tu, kat tempat poli saya tak belajar pun benda ni, syarah saya tu apa ketinggalan zaman. Tak nak, jangan macam tu. Okay? Jangan mengunyah gula-gula getah ataupun makan gula-gula ketika temuduga. Masa menunggu boleh, anda nak makan gula hex ke, nak tenangkan diri kan, nak bagi mulut hilang bau mulut tu kan, anda makan gula hex ke, mentos ke, untuk hilangkan bau mulut. Tapi sebelum temuduga, bila ketika temuduga, buang ke, telan gula-gula tu. Okay? Jangan memberontak lah. Kadang anda tak puas hati dengan dia ke apa semua, so anda memberontak. Okay? Biar penemuduga yang tamatkan sesi temuduga tu, bukan anda. Maksudnya macam anda ada hal lain ke, betul, cik lama sangat dah ni interview saya ni. Jangan macam tu. Okay? Biar dia. Okay? Dan akhir sekali, ucap terima kasih lah. Okay, dan tinggalkan tempat temuduga dengan baik lah. Pastikan tak ada barang yang tertinggal. Okay. Confident, saya yakin anda mampu dengan
penuh persediaan. So itu saja untuk episod temu duga.